Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anda semua. Salam muafakat Kedah buat rakyat Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, mari bersama-sama saya kita mengkaji dan menyelidik bajet tahunan Persekutuan Berpaksikan Rakyat. Berkat peserta pertama pada pagi ini, saya akan berkongsi kepada anda 7 sebab bajet tahunan Persekutuan Berpaksikan Rakyat. Pertama, meletakkan kepentingan masa depan sebagai keutamaan. Kawan, puisi adalah doa yang diam-diam diucapkan dari dalam lubuk luka. Dan kemerdekaan, jalan setapak kecil menuju cita-cita. Masa depan kita terancam kesia-siaan. Kita perlu merdeka, perlu membaca dan mengira. Sebab itu Imam Syafi'i mengingatkan kita dengan falsafahnya. Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka tanggunglah peritnya kebodohan. Maka Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan PBB, UNESCO, sentiasa bergerak progresif untuk menyampaikan mesej kepentingan menuntut ilmu pengetahuan buat seluruh pelosok dunia. Geneva Convention on Education, Global Campaign for Education, semuanya mengamanahkan kerajaan sesebuah negara menyediakan akses pendidikan terbaik buat seluruh rakyatnya. Pengisytiharan hak asasi manusia sejagat dan Perlembagaan Persekutuan mengangkat hak mendapatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia di Malaysia, sebagai simbol kepada negara yang pesat berkembang. Kanak-kanak mewakili masa hadapan Malaysia. Sektor pendidikan menerima bajet yang tertinggi dalam bajet tahunan kerajaan. Hakikatnya, pemimpin kita sedar betapa pendidikan bukan satu perniagaan. Sebaliknya, satu bentuk pelaburan jangka masa panjang yang akan memberi manfaat buat kehidupan bergenerasi. Maka, tuntutlah ilmu pengetahuan. Kedua, menghak-upayakan rakyat jelata. Saya nak tanya, siapa di sini suka makan ikan siakap 3 rasa? Angkat tangan. Ramai. Cencaru masak steam. Bagus. Kita seringkali diperdengarkan dengan kisah kalau seseorang itu diberikan seekor ikan, dia hanya boleh makan sekali. Tetapi kalau diberikan jala, anda jawablah sendiri. Dalam buku Rich Democracies, Poor People, How Politics Explain Poverty karya David Brady yang turut dimuatkan dalam kertas kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk program pembangunan UNDP yang bertajuk Dimensions of Human Development, membongkar rahsia negara maju adalah apabila kerajaan yang prihatin menyediakan ruang dan peluang yang sama adil buat rakyat menceburkan diri dalam bidang pekerjaan untuk meningkatkan kemandirian diri. Maka, bajet tahunan di peringkat Persekutuan saban tahun mementingkan program latihan kemahiran dan keusahawanan khususnya golongan isi rumah B40. Program latihan kemahiran dan kerjaya, projek pembangunan ekonomi orang asli, skim subsidi harga padi, orang Kedah pasti terima. Dan untuk graduan-graduan segar, usaha kerajaan dengan syarikat-syarikat korporat yang melibatkan GLC dan swasta serta syarikat-syarikat yang tersenarai dalam Bursa Malaysia. Sekarang telah pun diwujudkan program skim latihan Satu Malaysia Slim untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan mendapatkan peluang pekerjaan. Inilah namanya jala.
dalam kisah ikan pelbagai masakan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan. Ketiga, menitik beratkan perlindungan dan kebajikan. Kisah Saidina Umar Al-Khattab telah banyak memberi pedoman buat para pemimpin dunia. Kesanggupan seorang pemimpin keluar malam menggali tahu permasalahan rakyat jelata. Yang akhirnya beliau sendiri menitiskan air mata melihat seorang ibu menggendong anak kecil yang kelaparan sambil memasak batu di dalam periuk. Di bawah Yayasan Kebajikan Negara, 3 skim telah pun diperkenalkan oleh kerajaan. Skim perubatan, skim khidmat sosial dan skim prihatin untuk memastikan kebajikan dan keperluan rakyat tidak sesekali diabaikan. Dalam sektor pekerjaan, kajian pendapatan Asia Hage 2015 meletakkan Malaysia di hadapan berbanding Jepun, Singapura dan Hong Kong dalam menyediakan manfaat pekerjaan. Contohnya, manfaat perubatan, insurans dan perlindungan, pengangkutan dan perumahan serta skim persaraan. Dalam bidang kesihatan pula, sudah menjadi tanggungjawab kerajaan menjaga kesihatan rakyatnya. Orang Arab kata, al-aqlu salim fil jismi salim. Orang Kedah pula kata, akal yang sihat mai daripada badan yang kuat. Maka 260 juta diperuntukkan untuk pembangunan dan menaik taraf klinik desa, klinik kesihatan dan klinik pergigian. 52 juta diperuntukkan untuk operasi 328 klinik satu Malaysia dan bakal membuka 33 lagi cawangan baru. Sahabat-sahabat di Sabah dan Sarawak, anda tidak perlu risau. Klinik bergerak satu Malaysia, bot dan kenderaan disediakan menggantikan yang lama. Dan yang paling penting, hak ni semua mesti dengar. GST dilepaskan bagi ubat-ubatan terkawal. Tuan-tuan dan puan-puan. Keempat, merapatkan jurang, mewujudkan keterangkuman. Setelah kita berjaya meraih kemerdekaan, kita telah berjaya buktikan pada dunia betapa semangat perpaduan dalam kepelbagaian, unity in diversity ini telah berjaya menjadi aset juga formula kejayaan selama hampir 6 dekad kita merdeka. Dalam mengeratkan perpaduan, bajet tahunan mengambil sifat serampang 3 mata, bukan lagi 2. Anda saksikan. Merendahkan kesenjangan, mewujudkan kebersamaan, menghapuskan perkara-perkara yang mengancam perpaduan. 3 ramuan ke arah rasa penyatu paduan. Bantuan dan subsidi tidak lagi berpilih, sebaliknya bersasar. Ini semua langkah mewujudkan kebersamaan dan hapuskan perasaan dendam, prejudis dan amarah. Sebenarnya, kerajaan tidak mendapat apa-apa pulangan material. Tidak dan tidak. Tetapi ini aset negara yang tiada galang gantinya. Tuan-tuan dan puan-puan. Kelima, menghentikan perkara-perkara yang kurang bermanfaat kepada rakyat. Dalam kertas kerja oleh Carlo Favero, bukan Ferrero Rocher, dan Francesco Giavazzi dari University Oxford, menerusi kertas kerjanya The Output Effect of Fiscal Consolidation Plans, menyatakan 16 negara-negara OECD telah pun mengadaptasi langkah konsolidasi fiskal negara. Maka Profesor Walter Julius Michael Kickert dari Belanda menerusi bukunya Managing the Crisis, The Politics of Fiscal Consolidation Plans, menerangkan tujuan langkah ini diambil sebagai langkah pengukuhan terhadap keuangan kerajaan. Maka 5 langkah telah kerajaan kita laksanakan. 1. Tidak dibenarkan melantik perunding luar kecuali bagi projek yang berteknologi tinggi yang perlukan kepakaran khusus. 2. Apa yang kedua? Patuh kepada garis panduan kerajaan terhadap langkah pengukuhan kerajaan. Dan yang ketiga, lawatan rasmi dan bilangan pegawai ke luar negara dihadkan. Keempat,
menggalakkan penganjuran majlis di premis-premis kerajaan. Dan yang kelima, kurangkan kos pentadbiran. Bukankah berjimat cermat itu amalan mulia? Tuan-tuan dan puan-puan, keenam, melakukan usaha yang memudahkan urusan kehidupan. Bank Dunia meletakkan Denmark, Switzerland dan Australia sebagai 3 negara paling baik dalam menyediakan perkhidmatan buat rakyatnya. Maka, demi rakyat, projek aliran transit massa, sistem semboyan aliran transit ringan LRT yang sudah masuk fasa ketiga, lebuh raya Pan Borneo serta rundingan untuk projek kereta api berkelajuan tinggi dengan kerajaan Singapura terus kita laksanakan. Kita percaya ini untuk rakyat. Seterusnya, untuk mendapatkan akses perkhidmatan awam dan swasta, pengukuhan UTC dan RTC, satu pusat pelbagai perkhidmatan dirangka untuk rakyat jelata. Inilah sebahagian daripada strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS untuk memudahkan urusan kehidupan. Hadirin dan hadirat, pasti anda tertanya-tanya yang ketujuh. Apakah itu? Ya, agenda pemerkasaan gender. Kami telah lama dahagakan ilmu pengetahuan. Masa depan kami ada di dalam kelas usang itu. Di sana kami boleh duduk, belajar dan berkawan. Di sana syurga dunia kami. Suara ini mewakili suara 66 juta wanita di India, Pakistan, Sub-Sahara Afrika dan negara-negara mundur yang lain yang dahagakan ilmu pengetahuan. Beliaulah Malala Yousafzai, pemenang anugerah Nobel Keamanan 2016. Saudara dan saudari, hari ini pengiktirafan demi pengiktirafan telah pun diberikan kepada golongan wanita untuk mengangkat martabat sesama kita. Malaysia turut tidak ketinggalan menerusi kes Mahkamah Beatrice Fernandez menentang sistem penerbangan Malaysia, Nur Fadilah Ahmad menentang kerajaan Malaysia. Perkara 1 SIDO, semuanya menghalang sebarang bentuk diskriminasi. Semua ini termasuk dalam bajet tahunan persekutuan untuk meramaikan lagi tenaga nita dalam sektor pekerjaan. Forum Ekonomi Dunia meletakkan Peru, Afghanistan, Iraq dan Yaman sebagai negara-negara yang mendiskriminasi wanita. Sebaliknya, langkah kerajaan Malaysia sejajar dengan negara-negara yang diiktiraf dunia. Di akhirnya, selesai 7 asbab bajet tahunan persekutuan berpaksikan rakyat. Yang dipinta cuma satu, supaya harta-harta itu tidak berlegar-legar di antara orang kaya sahaja di antara kamu. Surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Terima kasih. Terima kasih. Tahniah kepada peserta Selangor kerana memberi informasi yang cukup baik pada pagi ini. Alhamdulillah. Tapi saya ingin bertanya sedikit soalan. Banyak-banyak fakta yang telah saudara terangkan tadi. Yang mana satukah fakta yang cukup relevan untuk diterangkan kepada orang kampung? Sebab saya andaikan di sini, saudara akan menerangkan fakta ini kepada orang kampung. Tolong terangkan sedikit. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang ayah pernah berpesan kepada anak terunanya, "Abang, belajar. Dengan belajar sahaja boleh mengubah nasib keluarga." Hadirin dan hadirat, terima kasih atas soalan yang diberikan. Hujah saya yang pertama sebentar tadi menjawab persoalan tersebut kerana pendidikan merentasi semua jenis orang, rentas agama, rentas kaya atau miskin, rentas anda itu siapa. Kerana dengan ilmu pengetahuan boleh mengubah nasib sesuatu bangsa. Dan yang kedua, fakta saya yang keempat tentang mengeratkan perpaduan dan menjalinkan keterangkuman. Sebab untuk
untuk mengeratkan perpaduan bukan hanya insan-insan di bandar sahaja, malah campur aduk antara bandar dan luar bandar perlu diperkasa demi menjadikan Malaysia negara yang tercinta. Hadirin dan hadirat, dua fakta ini membuktikan kepada orang-orang desa, saya juga orang desa, Sik Kedah kampung saya, tetapi kita juga boleh berjaya atas nama pendidikan dan perpaduan, kerana inilah tunjang negara maju ke arah wawasan 2020. Hadirin dan hadirat, mungkin anda tertanya-tanya, kenapa seorang ayah itu pernah berpesan? Kerana tatkala hari ini, ayah itu telah tiada. Beberapa purnama yang lalu Tuhan telah memanggilnya. Ayah itu ayah saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.